Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan unit 8.3 haba pendam tentu. Mari kita lihat tentang perubahan keadaan jirim. Perubahan keadaan jirim berlaku pada suhu dan tekanan yang tertentu dan berlaku dengan penyerapan atau pembebasan haba serta diikuti oleh perubahan isi padu dan ketumpatan bahan tersebut. Contohnya, gas boleh ditukarkan kepada pepejal melalui proses pengendapan dan pembebasan haba berlaku melalui proses ini. Seterusnya, haba juga dibebaskan melalui proses kondensasi melalui perubahan keadaan jirim dari gas kepada cecair. Seterusnya, melalui proses pembekuan pula, haba dibebaskan apabila cecair ditukarkan kepada pepejal. Sekarang, mari kita lihat perubahan keadaan jirim yang melibatkan penyerapan haba. Contohnya, proses pemejalwapan, peleburan dan juga proses penyejatan ataupun pendidihan yang melibatkan perubahan keadaan jirim melalui penyerapan haba. Haba yang diperlukan ini berlaku tanpa sebarang kenaikan suhu. Maka haba seolah-olah terpendam atau bersembunyi. Haba ini dikenali sebagai haba pendam, iaitu haba yang diserap atau dibebaskan pada suhu tetap semasa perubahan keadaan jirim suatu bahan. Graf pemanasan bahan menunjukkan perubahan suhu bahan apabila dipanaskan dengan kadar malar dan ianya boleh ditunjukkan melalui suatu graf suhu melawan masa. Apabila pepejal dipanaskan, didapati tenaga haba diserap oleh pepejal. Jadi, ini menyebabkan zarah-zarah di dalam pepejal memperoleh tenaga kinetik dan bergetar dengan kuat dan didapati suhu meningkat. Seperti mana yang ditunjukkan dalam graf pemanasan bahan ini daripada titik A ke B. Seterusnya, apabila tenaga yang cukup diperolehi untuk mengatasi daya tarikan antara zarah, pepejal mula menjadi cecair dan suhu kekal malar dan ini dikenali sebagai takat lebur dan ianya berlaku daripada titik B ke titik C di mana pepejal mula melebur dan menjadi lengkap pada C. Haba pendam pelakuran yang diserap oleh pepejal ini digunakan untuk memutuskan ikatan antara zarah sehingga pepejal bertukar menjadi cecair. Haba yang diserap ini tidak menambahkan tenaga kinetik molekul, maka ini menyebabkan suhunya tidak berubah. Seterusnya, zarah dalam cecair akan terus menyerap tenaga dan zarah-zarah ini akan bergerak lebih cepat dan menambahkan tenaga kinetik yang menyebabkan suhu meningkat daripada titik C ke titik D. Apabila tenaga yang cukup diperolehi untuk mengatasi daya tarikan antara zarah, cecair mula menjadi gas dan suhu kekal malar dan ianya dikenali sebagai takat didih, iaitu daripada titik D ke E adalah masa di mana cecair mendidih
dengan suhu yang malar. Jadi, haba pendam penguapan diserap untuk memutuskan ikatan antara molekul cecair dengan sepenuhnya dan juga menentang tekanan atmosfera apabila cecair mengembang menjadi gas. Haba yang diserap ini tidak menambahkan tenaga kinetik molekul, maka suhunya tidak berubah semasa pendidihan. Dan akhir sekali, semua cecair akan bertukar menjadi gas dan haba yang dibebaskan ini akan menambahkan lagi tenaga kinetik molekul gas dan menyebabkan suhunya bertambah seperti mana yang ditunjukkan daripada titik E ke titik F. Jadi, ini adalah penerangan tentang bagaimanakah graf pemanasan yang menunjukkan perubahan suhu bahan apabila dipanaskan dengan kadar malar. Graf penyejukan bahan menunjukkan perubahan suhu bahan apabila disejukkan dengan kadar malar. Apabila zarah-zarah dalam gas kehilangan tenaga kinetik daripada titik A ke titik B, didapati zarah-zarah akan bergerak lebih perlahan apabila suhu menurun. Seterusnya, pada titik B, gas akan mula terkondensasi. Suhu didapati kekal malar kerana tenaga haba yang hilang diimbangi oleh tenaga haba yang terbebas apabila zarah-zarah menarik antara satu sama lain untuk membentuk cecair. Tenaga yang dibebaskan ini adalah haba pendam penguapan. Dan suhu kekal malar ini dikenali sebagai takat kondensasi. Seterusnya, zarah-zarah dalam cecair akan terus kehilangan tenaga kinetik daripada C ke D. Dan zarah-zarah didapati bergerak lebih perlahan apabila suhu menurun semasa cecair menyejuk. Kemudian, cecair akan mula membeku pada titik D dan suhu kekal malar kerana tenaga haba yang hilang diimbangi oleh tenaga haba yang terbebas apabila zarah-zarah menarik antara satu sama lain untuk membentuk pepejal. Tenaga yang dibebaskan ini dikenali sebagai haba pendam pelakuran. Dan suhu kekal malar ini dikenali sebagai takat beku. Seterusnya, daripada titik E ke F pula, pepejal akan mula menyejuk di mana semua molekul akan menjadi rapat dan semua cecair menjadi beku dan suhu akan menurun. Haba pendam tentu ditarifkan sebagai jumlah tenaga haba yang diperlukan oleh seunit jisim 1 kilogram bahan tersebut untuk mengalami perubahan fasa yang lekap pada suhu yang tetap. Unit bagi haba pendam tentu ialah joule per kilogram. Kita boleh menentukan haba pendam tentu dengan menggunakan rumus Q sama dengan ml di mana L merujuk kepada haba pendam tentu, Q adalah haba pendam yang diserap atau dibebaskan oleh bahan, manakala M merupakan jisim bahan. Haba pendam tentu juga boleh dihubungkan dengan kuasa di mana T
merujuk kepada masa dan P merujuk kepada kuasa. Jadi, haba pendam yang diserap atau dibebaskan oleh bahan sebenarnya adalah hasil darab kuasa dengan masa. Ataupun, jika haba yang dibekalkan daripada kuasa elektrik untuk mengubah fasa jirif, maka kita boleh rumuskan satu hubungan yang menghubungkan haba pendam tentu dengan kuasa, iaitu P kali dengan T sama dengan mL. Jadi kita boleh dapati di sini terdapat dua hubungan yang menghubungkan haba pendam tentu. Yang pertama, Q sama dengan mL dan juga PT sama dengan mL. Haba pendam tentu pelakuran pula merujuk kepada kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah 1 kilogram bahan daripada fasa pepejal kepada fasa cecair tanpa perubahan suhu ataupun sebaliknya, manakala haba pendam tentu penguapan pula merujuk kepada kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah 1 kilogram bahan daripada fasa cecair kepada fasa gas tanpa perubahan suhu ataupun sebaliknya. Seterusnya, kita akan lihat beberapa contoh masalah penghitungan yang melibatkan haba pendam tentu. Soalan yang pertama, tenaga haba dibekalkan kepada seketul plumbum berjisim, jadi M adalah 0.2 kg pada kadar 30 joule per saat. Jadi ini merupakan nilai kuasa. Haba pendam tentu pelakuran plumbum telah diberikan iaitu 2.7 darab 10 kuasa 5 joule per kilogram dan takat lebur plumbum pula adalah 327 darjah Celsius. Soalan dikendaki pelajar menghitung kuantiti haba yang diperlukan untuk meleburkan plumbum pada takat lebur tersebut. Jadi, dengan menggunakan hubungan Q sama dengan mL, kita boleh mendapatkan nilai kuantiti haba yang diperlukan, iaitu 54 kilojoule. Seterusnya, soalan B, pelajar dikendaki menghitung masa yang diperlukan untuk meleburkannya. Jadi, yang menghubungkan masa dengan muatan haba tentu adalah hubungan PT sama dengan mL. Dengan menggantikan nilai P dan juga nilai kuantiti haba yang telah dihitung di dalam A, kita boleh menghitung nilai bagi masa yang diperlukan, iaitu 30 minit. Soalan yang kedua, ais mempunyai haba pendam tentu pelakuran sebanyak 336,000 joule per kilogram. Pelajar dikendaki menghitungkan kuantiti haba yang dibekalkan untuk menukarkan 1.5 kilogram. Jadi nilai 1.5 kilogram merupakan nilai M, ais kepada air pada suhu yang tetap, iaitu pada takat lebur 0 darjah Celsius. Jadi, dengan menggunakan hubungan Q sama dengan mL dan menggantikan nilai M dan L, pelajar boleh menghitung kuantiti haba yang dibekalkan, iaitu bersamaan dengan 504 kilojoule. Contoh yang ketiga pula, sebuah pemanas elektrik yang berkuasa 500 watt. Jadi ini adalah nilai P digunakan untuk mendidihkan air. Pelajar dikendaki menghitung masa yang diperlukan untuk mengurangkan jisim air di mana M adalah 80 gram selepas air mendidih. Jadi di dalam soalan ini telah diberikan nilai haba pendam tentu bagi air dengan menganggapkan tenaga elektrik sama dengan tenaga haba dan dengan menggunakan hubungan PT sama dengan mL, kita boleh tentukan nilai T iaitu
362 saat ataupun 6 minit 2 saat diperlukan untuk mengurangkan jisim air. Contoh yang keempat pula, berapakah tenaga haba yang dibebaskan dari 4 kilogram air pada 20 darjah Celsius untuk menghasilkan ais pada 0 darjah Celsius? Di dalam soalan ini telah diberikan nilai muatan haba tentu air dan juga haba pendam tentu pelakuran ais. Jadi mari kita lihat cara penyelesaiannya. Didapati bagi soalan ini, air yang digunakan berada suhu 20 darjah Celsius dan pelajar dikendaki menghitungkan tenaga haba dibebaskan untuk menghasilkan ais pada 0 darjah Celsius. Jadi, haba Q yang dibebaskan dari air untuk membentuk ais yang melibatkan muatan haba tentu perlu dikira dan seterusnya haba yang kita tulis sebagai Q2 yang dibebaskan dari air untuk bertukar kepada ais pada suhu malar yang melibatkan haba pendam tentu pelakuran pun perlu diambil kira. Ataupun secara ringkasnya, tenaga haba yang dibebaskan adalah melibatkan nilai haba hasil tambah di antara nilai haba Q1 yang melibatkan muatan haba tentu dan juga Q2 yang melibatkan haba pendam tentu pelakuran. Jadi dengan menggantikan nilai M, nilai C, nilai perubahan suhu iaitu daripada 20 kepada 0 dan juga nilai haba pendam tentu pelakuran, kita boleh tentukan tenaga haba yang dibebaskan iaitu 167,000 joule ataupun 1,670 kilojoule. Contoh yang kelima pula, sebuah blok pepejal 0.5 kilogram dipanaskan oleh pemanas rendam 100 volt. Graf menunjukkan perubahan suhu dengan masa. Hitungkan haba pendam tentu pelakuran pepejal itu. Jadi, dengan menggunakan rumus PT sama dengan ml kerana kita boleh tentukan nilai masa di sini, kita boleh tentukan haba pendam tentu pelakuran. Iaitu 140,000 joule per kilogram. Aplikasi haba pendam tentu dalam kehidupan seharian kita adalah yang pertama, contohnya yang terdapat dalam air minuman. Minuman boleh disejukkan dengan menambahkan beberapa ketulan ais. Ini menyebabkan haba pendam pelakuran diserap daripada minuman apabila ais mencair. Haba yang diserap ini menukarkan ketulan ais kepada cecair dan suhu ais tidak berubah namun suhu minuman yang akan menurun. Yang kedua pula, yang melibatkan kotak polistiren untuk menyimpan ikan. Kotak polistiren menghalang penyerapan haba daripada persekitaran. Jadi ais digunakan bagi menyejukkan bahan di dalam kotak dan menyerap haba pendam pelakuran ketika proses pencairan berlaku. Aplikasi yang seterusnya adalah contohnya makanan seperti ikan, kuih, kek dan pau boleh dimasak dengan mengukus makanan tersebut. Ini membolehkan makanan tersebut dimasak dengan lebih cepat kerana kuantiti haba pendam pengewapan steam dibebaskan dalam kuantiti yang besar daripada steam yang terkondensasi. Aplikasi yang terakhir adalah
Contohnya peluh akan dikeluarkan oleh badan kita dengan tujuan menyejukkan badan apabila kita melakukan aktiviti-aktiviti berat. Ini adalah kerana apabila peluh tersejat, haba daripada badan kita dibebaskan yang menyebabkan suhu badan menurun. Jadi, itu sahaja berkaitan dengan unit 8.3 haba pendam tentu. Sekian terima kasih dan jumpa lagi.